Sebenarnya tuan-tuan perempuan, kita menganjurkan sesi perkongsian pada pagi ini, dia punya objektif adalah untuk kita menyampaikan kepada warga UKM berkaitan dengan apakah itu bahagia, harmoni yang boleh menyumbang kepada produktiviti tuan-tuan perempuan semasa bekerja di UKM. Sebagaimana yang kita maklum, sekarang ni kita dalam keadaan yang terdesak tuan-tuan perempuan. Kita bekerja di rumah, vaksin, dalam proses dapatkan vaksin dan juga dalam COVID-19 yang tak reda-reda lagi. So, semua orang ada masalah, masalah di rumah. Bagaimana nak menguruskan di rumah dan juga bagaimana nak menguruskan kerja-kerja di pejabat. So, kita rasa perlulah satu program yang boleh memberikan kelegaan kepada kita supaya kita bersama-sama dapat maintain ataupun dapat kita memberikan yang sepatutnya yang terbaik kepada keluarga kita dan juga kepada universiti kita. So, tanpa berbuang masa, saya dengan ini menjemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Izhar Arif untuk menyampaikan perkongsian beliau, dan insya-Allah kita bersama-sama dapat sesuatu daripada apa yang disampaikan pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Datuk. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih Tuan Zaki, rakan-rakan daripada Integriti, semua warga UKM dan juga yang mungkin sedang menonton menerusi Maya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita untuk berjaya ya di atas muka bumi ini dengan kita melakukan yang terbaik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh kita mencari rezeki. Fasiru fil ardi. Berjalanlah kamu di atas muka bumi ini, kata Allah Taala. Allah suruh berjalan bukan saja suruh melihat, menghayati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, melihat bagaimana orang-orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla sebelum ini, tetapi Allah suruh kita mencari rezeki. Mencari rezeki itu, dan Allah sebut juga di dalam Al-Quran dalam surah Jum'ah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi, carilah rezeki sebanyak mungkin. Kita orang Islam kena ada, orang kata apa, kena ada perasaan untuk berjaya. Sebab berjaya ini sebahagian daripada kehidupan orang Islam. Nabi Muhammad SAW, kalau tuan-tuan perempuan kaji dan membaca ya dalam hadis-hadis, dalam sejarah, menunjukkan bahawa Nabi tidak berada di takat yang sama. Nabi akan sentiasa kehadapan, akan ada perubahan dalam kehidupan Nabi SAW. Jadi begitulah juga kita, yang mana pagi ini kita sama-sama nak berkongsi ilmu. Saya bukan nak mengajar ke apa, tak. Saja nak bersembang-sembang. Sebab kita ni kena ada suntikan juga semangat. Saya tak nak pula nanti kan ada pula dalam UKM yang bunuh diri, gantung diri, tak nak lah. Sekarang ni masalah orang membunuh diri cukup ramai. Saya sekarang ni tak pernah saya buat. Saya bukan jenis orang yang suka review barang. Saya ada Instagram saya dekat 900,000, dekat masuk 1 juta. Dalam Facebook saya ada dalam Facebook ada 1,900,000, manakala dalam Instagram ada 600 lebih, nak masuk 700,000. Bayangkan saya terpaksa kongsi makanan-makanan, masakan-masakan orang kat rumah. Kau bayangkan Profesor Madya, Datuk Doktor, penceramah terkenal, kongsi makanan. Kau bayangkan kalau nak ikutkan logik, come on lah, apa benda kau buat ni? Betul tak? Tapi awak tak fikir yang kat luar sana ramai mana yang tak makan. Sebab saya terlibat dengan cari duit. Saya kongsi cari duit daripada orang-orang kaya yang ada saya kenal ni, yang dia orang dulu minta bantuan saya, sekarang ni saya minta bantuan dia orang. Bantu pelajar-pelajar dekat apa college. Bagi pamphlet yang UKM punya tu, makanan untuk pelajar-pelajar, bantuan untuk pelajar-pelajar, berapa puluh ribu dah masuk. Saya rasa kalau kira satu-satu daripada tahun 2020, saya rasa lebih daripada 100,000. Tapi nak bagi tahu, itulah tanggungjawab kita.
Orang duk cakap tak apa, kita sambung PKP, tak ada masalah sambung PKP. Betul. Orang nak kita sambung PKP. Tapi yang cakap tu kalau kita tengok hasil daripada kajian yang dibuat oleh Sinar, oleh utusan, kebanyakan yang kata sambung ni semua ada bergaji tetap. Tidak ada seorang pun. Kalau tak payah pergi jauh nak tunggu utusan buat kajian, Sinar buat kajian, tak payah tunggu Berita Harian buat kajian. You all tengok dekat Facebook saya sudah. Sekarang dalam 2-3 hari ni saya letak tentang kehidupan je. Saya kongsi makanan, saya kongsi orang susah punya bisnes. Tuan-tuan tengok daripada 1,200 komen, 1,200 komen, 95% semua kata kami tak nak sambung. Dapat naik pukul MKN naik pukul 6 pagi sampai pukul 10 malam. MKN. Semalam saya telefon menteri, saya beritahu kata terima kasih banyak-banyak. Sebab apa? Sebab bagi pukul 6 pagi sampai pukul 10. Sekurang-kurangnya makcik-makcik, kakak-kakak, ibu-ibu tunggal yang jual nasi lemak pukul 6 pagi tu dah boleh keluar. Kita tak rasa. Itu sebabnya kita kena sentiasa bersyukur. Sebab alhamdulillah kita di UKM dibayar gaji setiap bulan walaupun duduk kat rumah. Kita patut bersyukur. Sebab apa? Sebab dekat rumah kita boleh buat kerja sebab kita ada komputer, kita ada laptop, kita boleh bawa balik bagi pensyarah-pensyarah. Staff. Kita dah bagi tahu awal, tolong bawa balik apa yang perlu. Tapi yalah, kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada yang balik kampung, itu saya rasa tak ada daripada UKM. Ada daripada kementerian-kementerian lain mungkin. Cuti, balik kampung. Itu yang jadi masalah. Integriti kita di mana? Dan itu sebabnya saya nak mulakan perbincangan pada pagi ini sebagai perbincangan sembang santai lah. Agar kita lebih peka, kita lebih yakin bahawa pekerjaan kita ni tak kiralah apa jawatan sekalipun, kita mencari dari keberkatan Allah tarik. Bila Allah tarik keberkatan, itu jadi masalah besar. Itu sebabnya kita nak cari keberkatan. Oleh kerana itu, Nabi SAW sebut, man talabad dunya halalan isti'fafan anil mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'atufan ala jarihi ba'athahu Allahu yawmal qiyamah wa wajhahu kal qamar lailatal badri. Tengok Nabi kata apa? Sesiapa yang mencari dunia, iaitu dengan bekerjalah. Kita bekerja untuk selamat di atas muka bumi. Untuk elak daripada meminta-minta. Untuk elak daripada kita, orang kata apa? Daripada kita meminta-minta, daripada kita ini jadi peminta sedekah. Ya. Dan nak kita pula cari rezeki nak bantu orang. Kita cari rezeki nak bantu keluarga, ahli. Wa ta'atufan ala jari, dan tolong jiran tetangga pula. Kita beli makanan, kita ada duit sikit, kita beli makanan-makanan jiran-jiran yang menjual kita tolong. Ni kawan kita dia letak gambar apa nama Adil Azizi, dia letak apa nama Gaza. Kita dapat menyumbang untuk Gaza. Tuan-tuan, percayalah Allah akan bangkitkan orang-orang yang ini yang bekerja kuat untuk cari rezeki, untuk kaya di dunia, bantu keluarga, bantu jiran tangga, bantu kawan-kawan. Di akhirat dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, wajahnya kal qamar lailatul badar, bagaikan bulan yang bulan purnama di malam yang hening. Bayangkan wajah kita tu di padang mahsyar. Jadi itu sebabnya tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kongsilah bagaimana kita nak wujudkan suasana harmoni dalam kerja. Kita takkan lari tuan-tuan. Kita bila bekerja ni, kita takkan lari daripada orang dengki. Kita takkan lari daripada masalah. Percayalah cakap saya. Tidak akan lari daripada masalah sebab masalah itu sebahagian daripada pancaroba hidup. Orang kata, Ustaz, dengki, ada orang dengki. Itu biasa. Sebab dalam hidup ni kalau tak ada orang dengki, pelik.
Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau hidup kamu tidak ada orang yang dengki, bermakna kamu adalah orang yang gagal. Faham tak? Kerana hidup kamu macam tu, tak ada orang nak dengki kat kamu. Tetapi kalau kamu mempunyai ramai orang-orang yang iri hati, orang tak suka, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang pemikir hebat zaman Hosni Mubarak di Mesir, sangat dikenali ni Sya'rawi ni. Satu-satunya ulama yang berani cakap depan presiden. Presiden Hosni Mubarak ni jangan main-main calah cakap masuk penjara bawah tanah. Dia kata apa? Dia kata kalau kamu kata Hosni Mubarak Syekh Mutawalli Sya'rawi kepada Hosni Mubarak, dia kata kalau kamu tidak adil kepada rakyat, kamu akan tengok suatu hari nanti kejatuhan kamu yang sangat memalukan. Akhirnya betul, Allah tunjukkan Hosni Mubarak jatuh sangat malu. Ini cerita benar, boleh tengok dalam YouTube. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau kamu mempunyai ramai orang yang dengki atas kejayaan kamu, percayalah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kamu seorang yang mempunyai masa depan. Jadi itu sebabnya kalau kita hidup kita ni tuan-tuan, puan-puan, ramai orang dengki, tak apalah. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tak buat benda yang Allah larang. Itu yang paling penting. Saya ingat dulu tuan-tuan puan-puan, saya aktif dengan ceramah ni pada tahun 2004. Masa saya buat masters lagi di UKM, saya dah aktif. Masa tu saya juga pensyarah dekat KUIS. Saya masuk 2006 ke UKM, akhir 2006 di UKM. Masa masuk ke UKM 2006 tu, ialah kita pun jadi pensyarah kan, pensyarah. Sementara nak tunggu PhD pada tahun 2009. Pada 2009 saya dapat cuti belajar. Bayangkan masa dapat cuti belajar tu saya memang kena menghadap siapa? Dekan, Profesor Datuk Zakaria Stapa masa tu. Saya masuk dalam bilik dia, saya pun cakap kat dia, saya kata terima kasihlah membenarkan saya untuk sambung belajar. Dia pun cakap kat saya, dia kata apa? Izhar, Datuk sampai hari ni baik dengan saya. Prof Datuk, sekarang ni dah Profesor Emeritus Datuk Zakaria Stapa. Saya ingat kata-kata dia tu. Saya kata, Izhar, saya dengar cerita awak ni kuat ceramah. Dia kata kuat awak ceramah sekarang ni. Jadi saya nasihatkan kamu berhenti ceramah, sebab nak buat PhD ni bukan benda yang mudah. Ramai yang tak siap. Ramai yang tak siap PhD. Dia sendiri masa kat UK pun tak siap juga sebab banyak pancaroba masa buat PhD. Dia pun tak siap. Dia Profesor Zakaria Stapa, Profesor Emeritus Datuk Zakaria Stapa. Dia tak ada PhD, tak siap juga PhD dia. Dia kata sangat dugaan yang besar ketika kita buat PhD. Jadi baik berhentilah daripada ceramah. Saya pun masa tu kan, ialah bila dah bos cakap berhenti, memang saya kata akan berhentilah. Cuma ada beberapa kitab, sebab saya mengajar dekat surau-surau ni, kat masjid-masjid ni, masa tu kat Putrajaya. Masa tu tak famous pun orang. Belum famous sangat lagi. Baru suang-suang kuku dia dah. Masuk Tanyalah Ustaz TV9, masuk forum perdana sikit-sikit, gitulah. Bukan macam sekarang lah, setiap minggu, setiap bulan 2 kali Tanyalah Ustaz. Tajuk pula yang memang orang kata apa, panas-panas je. Memang kalau rakyat nak marah-marah lah. Sebab apa? Isu vaksin, anti-vaksin nak attack je. Ya, isu tutup masjid, tu biasalah orang nak attack. Tapi penerbit dia akan bagi dekat orang-orang yang dia kata dia tahu boleh jawab. Jadi saya pun okeylah, saya kata nak berhentilah sebab saya mengajar kitab. Saya mengajar kitab 4 mazhab. Mengajar fiqh. Bila saya mengajar fiqh ni tuan-tuan dan puan, orang tanya soalan banyak. Jadi saya pun kata saya nak habiskan kelas kitab-kitab ni, saya nak berhentilah sebab nak buat PhD, sebab bos dah suruh kan UKM. Saya pun kebetulan masa tu belajar di Darul Syifa Bangi. Ni. Dia pagi-pagi ni saya cerita-cerita dulu lah, tak mau nak straight to the point, nanti kan saya kejut orang. Bagi semangat dulu, panas-panas dulu. Jadi saya kebetulan saya belajar dengan Datuk Harudin. Belajar Darul Syifa. Grup 18 tak saya tak ingat 18 ke 19 ke saya tak ingat lah. Tapi belajarlah, masa tu dapat sijil lah. Kebetulan Datuk Harudin pun dia kenal juga kita kan. Dia pun panggil saya. Dia kata, jom makan kat bawah lepas habis kuliah tu. Saya pun makan. Masa makan tu dia tanya. Dia kata,
Macam mana UKM? Sebab dia orang UKM, dia tahu kita orang UKM, dia happy tau. Dia sangat happy, dia suka sebab dia mantan profesor di jabatan saya, jabatan syariah. So dia kata macam ni UKM, saya pun kata okey, tak ada masalah, happy lah semua. Semua saya nak cuti belajar dan satu. Oh bagus, buat cuti belajar, buat PhD cepat-cepat sikit dalam bidang fiqh apa semua. Dia pun bidang fiqh semasa macam saya. Kemudian saya pun cakap, saya kata semua Datuk, saya nak berhentilah ceramah-ceramah sebab saya nak fokus. Sebab bos pun suruh berhenti ceramah. Muka dia berubah tau. Muka Datuk Harudin berubah. Dia pun cakap kat saya, dia kata kenapa tak berhenti? Takut tak siap. Masa tu muka dia berubah dan dia bercakap. Dia kata apa? Syekh, anta ingat anta ni berada di tahap sekarang ni sebab anta bijak ke? Ayat dia tu kita pun nak jawab macam mana? Saya berada dekat sini sebab saya bijak ke? Itu jadi masalah sikit nak jawab. Nak jawab balik tu payah. Saya pun kata, takkan saya kata saya bijak. Dia lagi bijak, dia profesor. Saya kata, tak Datuk. Habis tu apa pasal? Dia cakap bahasa Perak, bahasa Perlis. Habis tu apa pasal nak berhenti? Berhenti sebab nak belajar. Kalau hang nak berhenti sebab hang nak belajar, maknanya hang rasa hang bijak. Tak. Saya kata, tak. Hang berjaya di tahap ini, awak berjaya di tahap ini, sebenarnya sebab doa ibu bapa dan juga semua umat Islam yang kamu tolong bantu dia faham ilmu. Di masjid, di surau, mereka happy, mereka tahu hukum hakam daripada jawapan kita tu. Tidakkah mereka mendoakan kita? Kalau hang berhenti, siapa nak doakan? Ayat dia tu. Saya pun kata, betul juga. Hang ingat, bila hang dapat doa, Allah berkati hidup kita di dalam dan di luar UKM. Di ayat dia tu. Saya pegang ayat tu. Jadi tuan-tuan, ni saya nak tanya sajalah saya. Sekarang ni dua arahan. Satu Datuk Zakaria Stapa, Dekan Fakulti Islam, satu lagi Datuk Harudin punya arahan. Saya tengah-tengah nak ikut yang mana? Tuan-tuan, pening. Mana aku nak ikut ni? Kalau ikutkan mesti kena ikut UKM lah kan. Tapi ni ulama. Saya pun ambil pendekatan, saya dua-dua saya jalan. Saya takkan berhenti, tapi UKM pun saya buat. Sebab UKM ni kalau tak siap PhD kena bayar. Tu integriti tu. Saya UKM saya buat, yang luar pun saya buat. Tapi letih lah. Sebab nak hormat dua-dua guru. Sebab ni guru saya, ni guru saya. UKM pula saya buat tajuk saya pelik. Tak ada lagi di Fakulti Pendidikan Islam tu yang buat tajuk tu. Tajuk dia, penentuan hukum makanan ubah suai genetik. GMF. Makanan orang kata apa? Makanan ni lah kita kaji DNA babi. Dia campur antara isu babi dengan orang kata apa? Ialah DNA, sains dengan fiqh. Jadi saya ada 4 orang penyelia. 2 profesor sains, seorang profesor syariah, pengajar Islam dan seorang lagi pensyarah biasa. Dua fiqh, 2 sains daripada fakulti sains dengan 2 daripada fakulti Islam. Bayangkan 2 kepala saya nak kena hadapi. 4 kepala. Setiap penyelia lain-lain. Alhamdulillah, betul. Bila kita buat kerja betul-betul, PhD saya siap dalam tempoh 2 tahun setengah, cuma lambat dari sudut pembacaan, dia orang dok semak apa baiki sikit-sikit, 3 tahun lepas tu siap. Dalam keadaan saya ceramah kat luar, masa tu peak 2010, 2011, 2012. Masa tu saya punya LHDN pun tinggi sebab TV3 panggil. TV3 saya ingat saya rakam untuk motivasi pagi saja 189 episod. Hang bayangkan TV3 bagi. Jadi maknanya kena kejar dua-dua. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kalau kita jaga integriti, kita akan berjaya. Dan yang paling penting, doa. So sekarang ni macam mana kita nak jadi orang kata apa? Orang yang berjaya dalam tempat kerja. Sekarang ni kita nak kongsi lah. Saya pun ambil daripada orang ni. Saya ambil benda ni daripada siapa? Datuk Dr. Daud Bakar. Seorang bekas pensyarah
sekarang ini pakar ekonomi Islam dunia. Dia ni bukan syarikat lagi dah bayar. Sekarang ni yang bayar kat dia, negara bayar kat dia. Dia pergi Qatar, dia buat tentang ekonomi Islam, dia dibayar. Dia dibayar oleh kerajaan. Dia pergi ke Uzbek. Uzbek bayar dia. Memang antara orang Islam yang berjaya. Sekarang ni pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Wilayah Persekutuan dan juga pengurusi LPU UIM. Bayangkan tuan-tuan, kita nak berjaya ni kita kena ada minda yang hebat. Ni saya kongsikan tuan-tuan dan puan. Pertama, kalau kita nak berjaya nak wujudkan situasi harmoni dalam kalangan UKM ni, suasana kerja UKM, pertama kita kena mempunyai minda yang positif. Kalau tak nak bergaduh dalam tempat kerja kita, kena minda positif. Apa maksud minda positif tuan-tuan dan puan? Maknanya kalau kawan-kawan kita ni dia naik pangkat, jangan kita nak kata dia ni bodek, tak payah. Jangan sebut macam tu. Setiap orang ada rezeki dia. Tuan Zaki daripada SPRM. Betul kan Tuan Zaki? SPRM. Dipinjamkan ke UKM. Bayangkan kata lepas ni Tuan Zaki naik pangkat ke SPRM, naik timbalan ketua pengarah. Mana tahu. Sebab sekarang Datuk Seri Azam tu, masa saya kenal dulu, dia pun jawatan rendah lah. Sekarang dia dah ketua pengarah. Datuk Seri Mustafa, masa tu dia timbalan. Sekarang ni dia dah jadi pengarah macam-macam lah, ketua pengarah macam-macam. Bermula daripada bawah. Tapi tuan-tuan, kalau dia orang naik, kita nak kata ni kaki bodek, habis. Maknanya hati kita rosak. Kalau kawan kita naik pangkat, apa masalah dia? Kenapa kita nak kata dia ni kaki bodek, dia ni macam mana boleh ni? Kalau kita letak dalam kepala kita tu macam tu, maknanya otak kita ni otak kotor. Kita mempunyai pemikiran yang tak baik. Salah ke kalau kita nak ucap tahniah sahabat awak naik pangkat? Sebabnya bila kita ada minda yang macam ni positif, kita akan lebih berintegriti. Sebab bila kita ada negatifnya kepala, itu yang keluar surat-surat layang. Encik Zaki tahulah dia jaga integriti. Orang hantar surat tu, orang hantar ni, orang hantar tu. Ya betul lah, memang jadi macam-macam lah. Orang akan tanyalah kenapa ni banyak sangat jadi duta ni. Pensyarah UKM, ahli akademik UKM tapi jadi duta. Yalah, orang nak cari salah memang dia akan cari salah lah. Tapi kita yang buat ni, kita kena tahulah undang-undang. Boleh tak boleh. Apa klaus yang boleh, apa klaus tak boleh. So kita kena belajar. Kita kena buat persediaan dan kawan-kawan kita pula kena positif. Tak apalah, so kurang-kurang ni dia naikkan nama UKM. Profesor Datuk Dr. Agus. Banyak buat kajian dekat luar. Nak jumpa dia kena buat appointment. Silap bulan 3-4 hari nak jumpa appointment dia. Datuk Dr. Agus. Saya nak jumpa dia, saya pergi rumah tu. Pergi kat pejabat memang payah nak jumpa sebab dia sibuk. Dia buat kajian untuk politik negara, luar negara, semua dia buat kajian. Kalau orang nak dengki, orang kata apa benda ni, tak ada kat UKM tapi kat luar. Tapi kena ingat, nama dia kalau orang sebut dalam politik, semua orang kenal. Takkan naik nama UKM. Letaklah dalam kepala ni positif. Kerja dia pun jalan, lepas tu dia pun naikkan nama UKM, dia masukkan dana untuk UKM, alhamdulillah. So kalau kita letak kepala kita ni, otak kita ni positif yang baik, kita akan senang. Saya tuan-tuan daripada dulu, saya alhamdulillah kawan-kawan saya naik pangkat dekat UKM, dekat Fakulti Islam, semua saya puji. Puji tu maksudnya saya buat poster, saya letak dalam Instagram saya. Bayangkan orang tak kenal pun dia, saya letak dalam Instagram, 1.4 juta orang semua tengok. Tanya sahabat saya. Padahal tak buat apa saya nak letak. Hang naik pangkat kot, bukan aku. Tapi saya nak tunjukkan kegembiraan. Kita kongsi kegembiraan kawan kita naik pangkat, gaji naik, dapat bayar zakat lebih. Bang, percayalah Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan urusan kita, percayalah. Alhamdulillah Allah mudahkan seluruh urusan saya. Saya memang kalau saya pagi-pagi sebelum subuh tu kadang-kadang saya menangis seorang-seorang, saya kata Tuhan bagi saya pelik-pelik.
Apa yang Allah tak bagi kat saya? Dengan umur saya bawah 40 ketika itu Allah dah bagi saya macam-macam. Saya tak tahu daripada mana Allah bagi. Tapi Allah nak uji saya. Masa saya dapat pingat negeri Selangor, umur 32 tahun, balik daripada Mekah haji. Bawa mak mertua saya, bawa isteri saya pergi haji. Balik, tiba-tiba dapat surat. Sultan Selangor nak bagi pingat. Pingat ni pula masa saya duduk tu, ini pengarah JKR Selangor, ini pengarah air Selangor, ini pengarah, ketua pengarah saja, pengarah-pengarah. Termasuk ada SPRM masa tu, apa nama Datuk apa. Dia pun dapat. Dia dapat Datuk masa tu. Nak bagi tahu, ya Allah, mudahnya aku, orang lain semua tua-tua tapi semua Allah bagi. Tapi kita kena ingat, kita muhasabah. Mungkin aku mudahkan orang, Allah mudahkan kita balik. Naik pangkat daripada Prof Madya, daripada Profesor Madya ke daripada pensyarakanan ke Profesor Madya, Allah mudahkan. Ni dalam proses nak minta profesor penuh. Allah mudahkan. Orang lain tak ada queue dekat fakulti saya, tak ada queue. Tak ada yang dapat Q1, Q2, Q3, Q4. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh dapat. Allah bagi jumpa dengan kawan-kawan yang baik, profesor-profesor yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Dia kata, Ustaz, kita buat kajian ni. Kita buat kajian tentang Habatus Sauda. Ustaz, kita buat kajian tentang apa nama plasma darah. Saya tolong mereka untuk dapatkan polisi negeri-negeri. Saya buat kertas, saya bantu diorang bantu saya balik. Kita buat sama-sama dengan fakulti sains, dengan fakulti perubatan, dengan fakulti engineering. Ni tadi baru saya dapat satu email, kawan saya kata dia tolong hantar artikel kami tu, dia terima untuk Q3. Tapi tahun depan dah keluarnya. Tapi dah terima dah. Duduk sekejap baru tengah-tengah setting nak masuk ni, sampai lagi satu email untuk Scopus pula tahun depan. Alhamdulillah. Kami sama-sama dalam grup tu cukup, alhamdulillah, syukur kita punya KPI sampai. Bang, Allah mudahkan. Itu sebabnya kita, tuan-tuan dan puan, minda kita kena positif. Jangan kawan kita nak naik pangkat, kawan kita nak tu, nak ini, kita buat kerja-kerja yang tak bagus, yang negatif. Hantar surat layang, buka aib orang, buat apa semua tu. Tengok timbalan Ketua Polis Negara. Dia dah dilantik kot. Tiba-tiba orang buat keluar dia punya keaiban lepas. Apa cerita? Yang buat ni orang Islam kita, bukan orang kafir. So kita kena muhasabah. Jangan buat benda itu. Mak Nabi tak suka. Happykan diri awak dengan benda yang positif. Allah tak bagi awak naik pangkat, ada hikmah. Allah bagi awak naik pangkat, semua tu dugaan. So, positif. Satu. Nombor dua, kita mesti mempunyai minda bergerak 10 langkah ke hadapan. Maksudnya, contoh. Apa nama ni? Contoh, siapa ada ni? Saya tak nampak orang ni. Semua orang tutup pakai nampak nama ni. Okey. Ni Prof Madya Dr. Roslinda. Apa khabar, Doktor? Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Minda positive, think 10 step ahead from present. Okay, good. Thank you very much. Dr. Roslinda. Okey, ni Dr. Roslinda kita tengok. Saya doa satu hari nanti doktor akan dapat profesor penuh, full profesor, insyaAllah. Amin. Pasti doktor dah ada langkah-langkah ke hadapan. Dia dah ada. Sekarang ni kita 2021. So Yes. makna kita dah ada artikel ataupun persediaan untuk 2020. Betul kan, Prof? Betul, insyaAllah. Tengok. Ini minda 10 langkah ke hadapan. Macam saya dah fikir dah. Apa aku nak buat ni 2022 ni. Jangan duk fikir yang 2021 dah. 2021 dah lepas. Kita kena fikir ni 2022 ni. Ni artikel kita nak keluar 2022. Ini bagi saya orang pensyarah lah. Saya kena maintain artikel saya ada. Tahun ni saya dah dapat, alhamdulillah. Untuk tahun ni Scopus dan Q semua sekali dah 10. Cukup. Tu pun kami ongoing. Ada lagi 1-2 akan masuk. Sesat ke mana tak tahulah. Buat masa tahun 2020. Masa 2020, ramai cakap kata tak boleh buat kerja, duduk kat rumah sesak, nafas, susah, orang kacau, perempuan, isteri kacau, suami kacau, macam-macam. Anak PKP 1 berapa ramai? Muhammad PKP 1,
COVID, nur COVID-19, semua ada keluar baru ni. Bulan 1 baru ni. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bila kita fikir 10 langkah ke depan, kita akan berjaya. Jangan fikir sekarang, ush aku sekarang buat apa? Sekarang ni jangan fikir dah. Ni yang sekarang ni kita fikir tahun lepas. Kita kena ke depan. Tak salah kita orang kata apa nak mikirkan untuk yang akan datang. Sebab kalau orang kahwin lah tuan-tuan. Cik Zaki, isteri seorang ke dua? Alhamdulillah, Datuk, seorang Datuk. Dia seorang tu baguslah. Tapi niat untuk dua tu kena ada. Pahala. Dia niat buat belum tentu. Tapi niat kita bila kita kahwin, kita mesti dah dalam bincang dengan isteri kita nak berapa orang isteri, berapa orang anak, kan? Berapa orang anak, nak beli rumah macam mana, itu kita punya our dream. Kita punya mimpi dah. So kita dah fikir ke depan dah. Padahal baru kahwin pagi tadi, dah bincang dah ni. Nak anak berapa orang. Itu dia punya memikir ke hadapan 10 langkah. Ini bahasa orang motivasi yang apply. Siapa dia? Profesor Datuk Dr. Daud Bakar. Ini orang hebat lah. Orang hebat. Buku dia tu Agong dengan Permaisuri Agong suka baca. Buku kita siapa nak baca? Buku dia tu dibaca oleh Agong sampai Agong bagi anugerah dekat dia. Satu anugerah khas. Seorang pemikir yang hebat. Tak salah kita mengambil inspirasi daripada orang lain. Saya suka ambil inspirasi orang lain. Saya tuan-tuan perempuan, perangai saya lain. Saya jenis kalau jumpa orang berjaya, saya akan tanya. Saya akan tanya orang yang berjaya. Saya jumpa Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Saya tanya, apa istimewa dan khas, orang kata apa, dia punya rahsia kejayaan. Ya? Rahsia kejayaan. Rahsia kejayaan. Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari. Saya jumpa Tan Sri, saya jumpa ramailah nak cerita. Saya jumpa orang-orang yang berjaya. Antara yang saya pegang sampai hari ni saya buat, yang ada helikopter banyak dekat Allah Akbar. Tan Sri Azman. Dia kata apa? Dia antara yang kaya kat Malaysia ni. Ada helikopter lebih 40. Kalau setakat nak bagi bantuan dekat masjid, sekali bagi cek 100,000 tak ada apa, macam dia bagi RM10 je. Saya kata, apa rahsia dia berjaya? Dia kata apa? Bantu orang. Bantu orang dan tolong fikirkan agar orang lain juga ke hadapan macam kita berjaya. Maknanya kita bukan baik positif minda saja, tetapi kita kena fikirkan untuk diri kita dan kawan-kawan kita agar 10 langkah ke hadapan. Allah. Kita akan berjaya. Kita buatlah, kita cubalah. Saya pun belajar tuan-tuan. Puan-puan, jangan ingat aku saya sembang kari. Tak, saya tak sembang kari, memang saya buat betul. Saya sembang, saya buat. Ceramah saya akan on. Saya menulis buku pun saya menulis. Tahun ni insya-Allah buku saya keluar, penentuan hukum plasma darah dalam Islam. Fiqh dan sains. Sekarang ni kita bukan lagi bincang bab nak makan darah, orang tak makan darah sekarang ni. Sekarang ni orang makan plasma darah dalam makanan. Dr. Roslinda makan fishball, meatball, betul kan? Dalam tu kalau kita ambil yang tidak ada sijil halal, kita akan makan plasma darah. Kita akan makan kalau makan yang lembik-lembik, budak-budak suka makan tu, yang cicah. Jelly and then dia ada satu lagi yang lembik-lembik tu. Alah, kalau kita pergi hotel dia cicah dengan coklat tu. Okey. Marshmallow. Marshmallow ke marshmallow lebih kurang lah. Marshmallow, Ni melo belakang kan. Itu bahaya tu. Jangan main beli je sebab dia ada gelatin. Gelatin kalau daripada China confirm babi. Tengok, itu yang buku akan keluar tahun ni. Maknanya kita kena ada 10 langkah ke depan. Sekarang ni saya tak fikir buku tahun ni, saya akan fikir tahun depan aku nak keluar buku apa pula. Tapi saya nak buat dalam fiqh sains je. Saya tak mau buat bidang orang lain. Saya tak mau buat nikah kahwin. Saya tak akan buat bidang yang bukan bidang saya lah. Saya sampai orang panggil kat luar, di masjid-masjid surau-surau, dia orang panggil saya Ustaz Babi. Dia bukan dia maki saya babi.
Tapi dia kata saya bidang saya babi. Kalau di JAKIM, di Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, mufti-mufti akan panggil, kalau nak buat kajian-kajian pelik-pelik tentang babi pun cari tu izhar dekat UKM. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan, kita mesti memikir satu hari nanti aku akan jadi pakar dalam bidang yang aku ada sekarang. Tak salah. Ustaz, Ya saya. Betul. kajian Ustaz ni sangat besar ya. Implikasinya kalau sekiranya Malaysia dapat wujudkan seperti mana packaging barang seperti di luar negara, kita tidak ada masalah nak identify bahan itu ada lat ke, ada apa nama, unsur-unsur babi, tapi dalam packaging kita, sebab di luar negara kita tahu kalau crochet tu, bahagian crochet ada tanda. Jadi kita senang nak tahu halal ke tidak halal. Dan di Malaysia kita perlu educate our society dan kita perlu ada itu sampai ke peringkat packaging kita lah. So tak perlu kita fikirkan orang tengok roti tu halal, tapi dalam kandungan roti tu ada lecithin kan yang animal. So I think this is very good implication for in the future punya customer ni lah, customer friendly insyaAllah. Pandangan saya kita lah. perlukan bantuan daripada Dr. Roslinda dan rakan-rakan yang lain lah, daripada sains, daripada fakulti FSSK dan sebagainya. Bagaimana? Sebab baru ni pun saya mesyuarat dengan Mufti Wilayah Persekutuan pun, kita sedang menggarapkan biar perbanyakkan lagi fatwa-fatwa tentang makanan, produk-produk baru ni. Sebab kita tak banyak. Anak murid saya masters nak buat kajian, nak analisis analisis fatwa makanan di Malaysia pun tak cukup untuk jadi masters. Apatah lagi nak kaji PhD. Jadi maknanya kita kena sama-sama membantu. Itu sebabnya saya jadikan Fakulti Islam ni satu tunjang untuk kami bersahabat dan berrakan dengan fakulti-fakulti lain. Itu penting. Jadi bila kita ramai kawan, ramai sahabat, ramai hubungan dengan semua fakulti, kita akan lebih cantik. Cross bidang tu cantik. Itu yang diinginkan, yang visi. Keserakanan Ustaz. Keserakanan Ustaz. Keserakanan. Yes, keserakanan UKM, membumikan UKM. Itu antara asas-asas yang kita nak buat. Jadi kalau kita minda kita teruk negatif, tak ada pula pemikiran 10 langkah ke depan, kita sukarlah nak berjaya. Itu nombor 2. Nombor 3, minda multitasking. Tuan-tuan, kita ni kena ada minda multitasking. You pegang apa, mesti kena jadi. Sekarang ni nak ambil pekerja, kawan-kawan saya ramai KSU. Ramai KSU, ramai TKSU. Ramai ketua pengarah. Mereka kata sekarang ni nak ambil pekerja, nak ambil PTD ni mesti multitasking. Nak jadi PTD dia kena 3 lapis tapisan. Nak masuk jadi PTD tu. Dia orang kata nak masuk PTD ni, kenapa dia kata PTD ni nak masuk susah? Sebab dia akan pilih yang multitasking. Kau pegang bahagian sains, kau jalan. Lepas tu kan dia hantar pergi ke Kementerian Sumber Alam. Pegang jalan. Pergi bahagian tanaman pun jalan. Pergi ke bahagian ekonomi jalan. Dia multitasking. Kau sentuh apa jadi. Itu sebab pembuat dasar di Malaysia ni, KSU ke orang-orang PTD lah mudah cerita, lemparlah semua kementerian, semua jalan. Minda multitasking. UKM pun sama. Saya tanya bahagian sumber manusia, saya tanya mereka kawan-kawan di pendaftar. Sekarang ni nak ambil staff, dia tak ambil dah direct, okey kita nak ambil SU saja. Tak, dia akan ambil yang orang kata basic. Selain daripada penjimatan dan sebagainya lah, dia akan ambil yang basic, tapi yang basic tu dia boleh buat semua. Itu sebenarnya kita kena ada minda multitasking. Duduk sini kita belajar, duduk sana saya belajar. Saya pun belajar macam tu juga. Saya duduk dengan kawan-kawan di Fakulti Perubatan. Prof Yang Mulia Dr. Raja, Dekan Fakulti Perubatan, dan pakar-pakar bedah. Dr. Lening, pakar bedah. Saya duduk dengan dia, saya belajar banyak benda. Tentang darah. Ataupun tentang pembuluh darah dan macam-macam. Sebab dia orang ni pakar bedah bahagian-bahagian tempat, ialah saluran darah yang besar tu. Sebenarnya banyak kita boleh belajar. So kita, bila orang cakap tentang perubatan, kita tahulah sikit. Orang cakap tentang vaksin, tahulah sikit. Itu sebabnya saya dilantik jadi duta hukum vaksin di Malaysia. Sebab bila orang tanya tu, kita tahulah sikit tentang bagaimana. Bukan tahu banyak pun, tapi kita belajar. Saya pun kalau tak faham, saya akan tanya Dr. Sahilah.
Saya akan tanya Prof. Dr. Datin, Dr. Nurina. Kita tanya, lama-lama kita akan ada ilmu, knowledge. Dan kita cuba buat pelbagaikan kita punya, orang kata apa, kreativiti kita tu. Tak salah lah kan. Walaupun saya bidang fiqah, dulu pegang jawatan ketua jaringan industri, kena berhubung dengan orang, hantar pelajar, tengok pelajar punya masalah. Sekarang ni jadi timbalan, lebih kurang je kerja tu. Tapi nak bagi tahu kita kena belajar lah. Walaupun banyak benda saya tak tahu, saya kena belajar dan belajar. Dan jangan malu untuk belajar, kerana orang yang malu belajar dia tidak akan berjaya. InsyaAllah, apa malunya kita nak belajar kot, kan? Memang saya tak malu, saya akan tanya orang. Saya pergi kedai, kadang-kadang saya pergi makan kan. Saya pergi makan dekat restoran, saya tengok makan sedap tu. Saya tak malu tanya, ni macam mana cara masak ni? Mereka pun tak ada lah nak tipu sebab dia tahu yang tanya tu ustaz. Kalau dia tipu, takut kena panah dia kepetik. Jadi dia pun, orang kata apa, maknanya dia, kita akan bertanya lah macam mana masakan ni jadi sedap, macam mana teori bisnes dia sampai dia berjaya. Ada seorang yang saya tolong dekat Instagram, pagi tadi saya baca, budak muda lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat, saya letak dalam Instagram atau Facebook, Kambing Prap Pak Syekh. Kambing Prap Pak Syekh ni, saya tolong dia kat UKM tau. Saya hari tu duduk kat UKM. Masa tu kan PKP, tapi saya boleh datang ke pejabat. Sebab ada urusan pejabat, saya boleh datang. Saya salah seorang daripada 20% tu, fakulti. So lapar tuan-tuan, lapar. Nak makan, nak keluar malas. Kena beli kan, dia kena hantar, sama ada orang hantar tu. Saya pun tengok dalam Instagram, cari apa yang sedap. Saya pun tengok, ada kambing prap, dia masak siap-siap. Saya suka kambing. Sebab saya duduk Arak lama. Saya pun WhatsApp lah dia. WhatsApp, saya punya WhatsApp tak ada, saya tak bubuh nama saya bubuh 14. 14 tu Izhar Arif. Izhar Arif lah. Kalau nombor plate tu Izhar Arif lah. Jadi orang pun tak tahu lah. Kalau saya letak Muhammad Izhar, memang semua orang kenal. Izhar Arif, lagi orang kenal. Profesor Madya Dr. Izhar, lagi orang kenal. Jadi menyusahkan saya nanti. Jadi saya pun tu nombor 14. Saya pun WhatsApp, saya nak kambing ni. Lepas tu tiba-tiba dia tanya, saya nak hantar lah. Boleh bagi alamat? Saya pun okeylah, bagi alamat. Alamat mesti kena nama penuh, nanti kan jaga tak faham pula. Bubuh nama penuh tu dia terus kenal. Ustaz, saya nak hantar sendiri boleh tak? Saya kata boleh. Datang UKM. Dia datang tu saya saja dia buat benda nak tolong, saya pun buat live. Dia datang tu saya live, budak muda datang dengan kereta Myvi, menangis dia tuan-tuan, menangis, dia hantar, dia tengok saya live kan dia, ya Allah ustaz, terima kasihlah, tolong gini. Saya memang susah sekarang ni. Laku seminggu 40 paket je. 40 paket seminggu. Cukuplah sebab saya baru balik belajar. Saya kata tak apa ustaz, tolong live viral kan. Saya pun letak dalam Instagram, Allah, video main-main pintu je. Bukan macam TV cantik. Tak, ambil gambar berterabur je tu. Saya videokan, saya viralkan, alhamdulillah. Start daripada tahun lepas, bulan lepas saya jumpa dia, 1 bulan 80,000 paket. Tu dia kena kuasa viral. Tu kalau orang-orang yang marketing dia tahulah kuasa viral. That's why kita kena tolong orang. Jadi kalau kita multitasking, kita boleh buat macam-macam, insya-Allah kita akan berjaya. Budak tu pun bukan pakar daging, dia ni belajar bidang apa saya pun tak tahu, tapi bisnes. Jadi insya-Allah kita boleh berjaya. Itu nombor 3. Nombor 4, minda strategi terancang. Dia panggil preload strategi. Kita kena dalam kepala kita ni kena merancang apa aktiviti yang kita nak buat. So macam ni, hari ni apa aktiviti kita? Macam kawan-kawan kita yang buat kerja kat rumah kan, apa aktiviti kita? Saya lepas habis ni, pukul 12, saya akan touch up artikel 12 sampai pukul 1. Pukul 1, saya akan rehat sekejap, ambil kayu lulah, sampai pukul 2. Pukul 2.30, saya ada satu meeting. Sampai pukul 5 petang. Penasihat syariah. Pukul 5.30, saya akan ada meeting dengan MAPIM pula. So saya punya terancang. Saya akan atur daripada, saya tak akan biarkan saya berterabur nak buat apa, tak ada. Saya akan terancang tap. Lepas maghrib apa saya punya buat? Lepas isyak apa pula saya buat?
Jadi maksudnya kita punya ni mesti terancang. Sebab saya temu duga untuk dekan, temu duga untuk timbalan dekan, saya masuk VC dan juga profesor-profesor yang ada, timbalan-timbalan Naib Chancellor yang ada, dia akan tanya soalan saya. Soalan yang wajib dia orang tanya, satu, masa temu duga dekan, dia kata you ni very sibuk, dia kata. Very busy lah. Tengok you pun kat TV. Jadi sekarang ni macam mana you atur strategi boleh buat kerja dia? Masa timbalan dekan pun sama juga. Macam mana you atur jadual? Prof daripada Prof Zafir tanya. Macam mana you boleh atur? Sebab dia bila nak tanya tu dah check dah kita punya penyelidikan banyak mana, penulisan kita banyak mana. Ya, dia check semua dah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya bukan pandai sangat. Tapi saya belajar daripada orang yang pandai. Structurekan your strategy. Your schedule. Baru kita akan jadi integrity. Barulah kerja kita semua terancang. Dia akan kembang macam tu. Dia selalu, saya rasa semua orang tahu, ni saja kongsi je ni, tuan-tuan puan. Minta maaf saya cakap Penang sikit sebab semalam saya meeting dengan semua orang Penang. Saya tidur pun dalam keadaan bercakap Penang tadi. Jadi cakap Penang sikit lah. Okey. Nombor 4. Nombor 5. Ini penting. Minda tidak memberi alasan. Dia panggil minda zero excuse. Macam mana ni cakap? Saya macam mana zero excuse ni? Kita tak boleh nak bagi alasan. Tapi, saya tak sempat lah. Saya minda tak. tapi tu Ustaz. Macam mana? Minda tapi. Yes. Boleh minda tapi. Itu memang. Kalau you ada minda tapi susah. Macam contohlah. Di Fakulti Minda Islam memang saya antara yang ada banyaklah queue. Alhamdulillah dengan izin Allah lah. Bantuan kawan-kawan juga ni. Saya nak seorang-seorang memang saya tak boleh. Ramai orang kata buat seorang lah kalau hebat. Memang saya tak boleh. Saya ngaku angkat tangan. Saya tak boleh. Sebab tak ada. Saya dah kaji. Tidak ada yang pengajian Islam. Total pengajian Islam ada Q1. Q2. Tak ada. Mesti merge. Profesor A daripada UM. Profesor Datuk Dr. Zul. Dia buat buku tentang hadis alam sekitar. Dengan Datuk Seri Prof. Dr. Zaini Ujang. Bekas TNC, bekas NC UTM. Orang hebat ni tuan-tuan. Orang Bangi lah. Dia pun, dia kata kalau nama dia seorang, duduk buat seorang-seorang, dia Profesor A bukan Profesor Cak Ayam ni. Ni Profesor A ni. Dia pun tak ada yang Q1. Sebab dia kata tak jumpa. Tambah-tambah bidang hadis, bidang Quran. Memang tak ada. Jadi kita kena merge. Kita kena, tu yang Allah bagi tahu Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong each other. Kalau you nak seorang-seorang belagak mana boleh. Nabi pun dia bergabung. Mana Nabi seorang-seorang tahu? Nabi nak tanam pokok. Tu yang kita duk makan apa nama buah tamar. Ni saya nak tanya ni Anis Syahira. Anis Syahira. Ya tak? You dekat mana Duduk kat mana? Saya rumah. Oh, rumah. Daripada fakulti? Daripada fakulti. Unit integrity. Tahun Unit integrity. Anis suka makan tamar tak? Ya. Suka. Suka tamar apa? Tamar apa yang biasa je lah. Yusuf Tayo. Okey. Buah tamar apa yang you suka nak makan? Yang you nak makan tapi you tak dapat lagi? Ada satu tu yang daripada ada pakcik saya bawa daripada Mekah. Saya tak pasti buah apa, dah lama lah, tak ingat. Ajwa. Tapi memang saya rasa sangat sedap lah. Tak pernah dapat kat sini. Kak, yang sedap daripada Madinah tu ajwa lah Kak. Iyalah. Awak nak makan? Nak. Okey, nanti saya hantar satu kotak. Nanti bagi WhatsApp you punya alamat, saya akan hantar. Saya suruh Grab akan hantar. Tamar ajwa. Tamar ajwa ni adalah merupakan tamar yang Nabi tanam. Tamar yang Nabi suka ialah rutop. Dia panjang, separuh masak, separuh tak. Tapi Nabi tanam pokok tak jadi mula-mula.
Nabi tanya para sahabat macam mana nak cara tanam pokok yang elok. Sebab Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu kena tahu, kamu lebih tahu tentang dunia. Jadi tolonglah aku ni. Bab dunia. Bab akhirat ada wahyu. Jibril ada. Tapi bab dunia, tanam pokok apa semua, Nabi minta pandangan sahabat. Jadi maknanya Nabi tak work alone. Tak buat seorang-seorang. Nabi kerja berkumpulan. Jadi kita bila kerja berkumpulan, you akan berjaya, percayalah. Itu sebab bila orang kata, bila VC Datuk Prof Hamdi dulu Prof Datuk Hamdi, dia nak queue. Dalam kepala saya tak pernah kata, tapi susah, tak ada. Saya kata saya akan cuba buat. Saya akan cuba buat. Tahun 2020. Saya hantar 10 artikel kepada rakan-rakan saya design di perubatan, diorang pakat tolong, bantu. Diorang touch up sana, touch up sini. Yang tolak tu kita baiki. Alhamdulillah, terbit. Tengok-tengok tahun ni keluar sampai 5. Saya pun terkejut. Jadi benda-benda macam tu kita tak sangka tau. Sebab kita bekerja ramai-ramai. Scopus tu memang tak ada masalah lah. Banyak lah kan. Kita boleh keluar. Cumanya kita kena saling bantu-membantu. Lepas tu saya pula, pemikiran saya, kalau kawan-kawan saya kan, kita ingat tak Dr. Prof ramai kat sini, doktor-doktor kan, kan isu kecoh juga, isu-isu tentang apa, Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil isu jurnal predatory kan. Orang kata it's not integrity, kita hantar ke situ. Come on brother, you nak jangan patahkan semangat kawan-kawan tau. Saya cukup tak suka kalau nak cakap tentang predatory ni. Okeylah. Mungkin ada yang senang dia masuk dalam bidang dia. Macam orang undang-undang, mana nak dapat betul-betul Scopus? Kawan saya Profesor Dr. Al-Adib, Profesor Madya Dr. Al-Adib Samuri. Orang yang kuat menulis. Dia nak lepas undang-undang pun memang payah. Memang tak ada Scopus pada bidang dia. Jadi dia terpaksa hantar dalam bidang-bidang lain. Jurnal, tapi artikel dia. Tak salah selagi mana artikel itu diterima. Cumanya predatory ni pula kena tengoklah. Pensyarah kita tak ada lah sampai peringkat dia hantar jurnal tu dah tahu, dah keluar dah dalam senarai Scopus dan senarai Q bahawa ni predatory. Kita pergi hantar. Itu tak cerdik ni mana tu. Kawan-kawan kita hantar, masa dia hantar dah email kepada PTSL. Kita punya Tun Sri Lenang. Dia orang pun dah jawab masih Scopus. Yang ini masih Scopus. Hantar ke Scopus. Scopus kata still under Scopus. So, kita hantar. Hantar. Dah bayar, terbit. Bila terbit, tak dan 3 bulan, pup, ditarik. Adakah salah? Tak salah. Bagi saya tak salah. Sebab saya tak nak jatuhkan kawan-kawan saya. Tu bila kawan-kawan saya keluar jurnal. Oh keluar. Saya pun ucap tahniah. Semua orang ucap tahniah dalam grup. Tiba-tiba ada seorang Mamat pup letak, sorry, jurnal ini telah ditarik daripada Scopus. Come on lah. Tak payahlah kamu nak jatuhkan dia punya image, dia punya semangat, dia punya dia punya kekuatan nak terus berjaya tu tak ada. Jatuh. Bila tengok Allah kena tarik, sedih dia. Sebab kita kena sentiasa bagi semangat kat kawan-kawan. Itu saya punya pandangan lah. Kalau ada profesor ke Profesor Madya tak setuju, tak apa. Itu pandangan. That's saya punya my own persepsi. Saya tak suka jatuhkan orang. Dan saya tak suka dengar orang nak cerita tentang orang lain. Orang tiba-tiba datang Encik Zaki, ada orang nak cerita tentang Encik Zaki gini, saya tak mau dengar langsung. Saya tak mau dengar masalah buruk orang. Saya tak nak nanti di akhirat Encik Zaki datang jumpa saya di akhirat. Kalau tu bila orang cerita orang ni, kadang-kadang bila orang ni nak naik pangkat lah apa, keluar cerita, oh dia ni gini. Saya tak tahu. Saya kata, oh ada saya tak tahu. Sebut saya tukar terus. Kalau dalam Instagram, dalam Facebook tu, dalam WhatsApp tu, saya angkat je semua tu. Saya tak akan baca dah orang nak cerita tentang orang ni. Apa masalah Dr. Roslinda, apa masalah Rosnani, apa masalah orang tu. Tak, saya tak mau tahu langsung. Sebab benda-benda ni dah dia panggil virus yang boleh merosakkan otak kita. Elok-elok saya positif pada orang tu jadi tak positif. Better saya buang benda tu. Jadi oleh sebab itu, elakkan daripada zero excuse. Elakkan. Janganlah tapi kan kita pengajian Islam. Tapi kan kita perubatan. No. Boleh.
Sama juga baru ni saya dapat polisi untuk negeri Sarawak. Polisi ni dah fatwa. Jadi bila dapat fatwa negeri Sarawak tentang plasma darah, saya libatkan seorang daripada perubatan. So saya maklum pada dekan Fakulti Perubatan, Prof Yang Mulia Dr. Raja. So Dr. Raja kata, it's okay. Maksudnya Fakulti Perubatan ada dalam fatwa tu. Saya kata mesti kena okey. Walaupun ada yang adalah mulut-mulut yang kata apa ni? Hukum plasma darah ada doktor perubatan kat situ. Saya kata plasma darah, nak tentukan hukum plasma darah, nak tentukan fatwa plasma darah, dia kena tengok dari sudut perubatan. Kena tengok dari sudut pembuatan. Pembuatan plasma darah ni sains. Kena tengok dari sudut baik dan buruk, etik. Lepas tu baru dia tentukan hukum. So empat-empat ni saling berkait. Baru boleh dapat satu polisi. Nak lulus satu fatwa tu bukan mudah. Dia kena bentang peringkat 1 AJK biasa. Lepas tu masuk ke peringkat pra mufti. Lepas tu baru masuk dalam mufti, dan dalam tu semua ada muzakarah. Semua ada. Dalam tu ada profesor sains, ada profesor bidang pengajian Islam. Lepas lulus dalam tu baru diangkat pula, bentang pula dalam majlis agama untuk dipersembahkan depan tuanku, Sultan-Sultan. Sebab fatwa di bawah sultan. Nak tutup masjid, fatwa tu akan dikeluarkan, kemudian dimaklumkan, disembahkan depan sultan, sultan izin baru jalan. Tu maksudnya dia punya step-step dia tu. Jadi tu sebabnya saya kata tak apa, hubungan tu sangat penting. Jadi alhamdulillah, kalau kita saling bantu-membantu, saya yakin kita tidak akan ada perasaan tapi dan ada perasaan zero dan sebagainya. Tambah-tambah ni musim kerja dekat rumah kan, BDR. Kerja dari work from home, kerja daripada apa ringkasannya? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris work from home, BDR, belajar dari rumah. Bekerja dari rumah. Kerja. Sama, BDR juga BDR, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Apa benda tu? Ada keluar suara budak pula. Okey, bekerja daripada rumah. Kat rumah ni, macam-macam you all boleh buat. Ada orang dia tidur terus. Sebab ketua pengarah perkhidmatan awam, dia buat satu dasar yang agak ketat untuk perkhidmatan awam. Biar bila mereka BDR ni ada video tengah rakam dia orang macam-macam. Sebab apa? Sebab ramai yang curi tulang. Itu je sebenarnya. Saya selalu cakap kan, bila pada staf-staf saya jugalah dekat fakulti kan, saya kata kita jangan selalu cari alasan untuk tidak boleh buat kerja. Kalau kita selalu bagi alasan, kita tak akan berjaya. Nak berjaya, kita kena kata okey, kita akan cuba buat. Itu saya punya prinsip. Cuba dulu. Kalau tak berjaya, kita baru bagi tahu saya dah buat tapi tak berjaya. Orang pun sedap hati dengar. Ini tak boleh buatkan kita punya meeting ni. Oh payahlah sebab kita work from home ni banyak file dekat pejabat. Lah, kan hari tu kita dah bagi tahu seminggu sebelum PKP bawa balik file-file penting. Oh masa tu saya gini. Dia banyak jadi macam mana nak siap? Tambah saya pula melibatkan pelajar. Pelajar dalam, pelajar luar, PJJ. Kalaulah benda ni menyusahkan, jadi pening. Surat rasmi saya yang buat walaupun saya ada PA. Dah PA kata komputer dia masalah. Komputer dia hang. Dia punya handphone dia tak boleh pakai. Saya kata tak apa. Jangan risau, saya buat. Saya buat semua. Tak apa. Walaupun saya ada anak ada PA tak boleh buat. Saya buat kan. Tapi bila kita hantar ke dalam mesyuarat MPF, tak apalah. Tak ada pula saya kata, ini saya buat, PA saya tak buat. Tak ada lah saya nak buruk-burukkan PA saya pula. Maknanya kita saling tolong-menolong. Jangan ada perasaan tapi. If you ada perasaan tapi, itu yang akan kita spoil sikit lah. Kalau orang muda-muda kata spoil kerja kita. Dan yang terakhir, minda tidak membuka aib. Kalau nak berjaya lah tuan-tuan dan puan, kita jangan buka aib orang. Jangan buka aib orang. Tak kisahlah kawan kita tu macam mana perangai. Walaupun betul, you kena tegur dia. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita tegur dia dengan baik. Saya tak setuju dengan Ahmad Sharif ada masalah. Saya jumpa, Mat.
Mak Syarif ni aku tengok muka macam si Fatah Amin. Kau Fatah Amin ke? Adik-beradik Fatah Amin ke? Kata Ahmad Syarif lah. Saya tak setuju dengan Ahmad Syarif ada salah. Saya jumpa Ahmad Syarif. Tak buka aib. Saya sembang dengan dia, cakap gini. Cik Zaki, dia tahu ada isu-isu tertentu tentang siapa pun, tentang saya. Pasti ramai orang nak hantar, nak buat aduan apa macam-macam kan. Tuan Ahmad Zaki tahu saya salah. Tuan Ahmad Zaki jangan malu, telefon. Ustaz, saya rasa benda tu tak betul. Salah di sudut undang-undang. Okey, saya akan cuba ubah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, bukan bidang saya. Undang-undang ke, mana nak baca undang-undang yang banyak-banyak tu, 3 gebal. Jadi, Tuan Ahmad Zaki yang faham undang-undang, you akan bagi suggestion. Itu bagus. Jadi, tak ada, Tuan Ahmad Zaki pula tak ada mewawarkan pada orang lain. Oh, itu masak integriti ke laut. Tak ada. Kita tak membuka keaiban. Kecuali untuk sesuatu jawatan. Maknanya kita nak, untuk jawatan kita kena clean. Tak bolehlah ambil perasuah duduk kat situ. Tak bolehlah ambil orang pecah amanah kat situ. Jadi, tugas integriti ni dia nak kenal pasti orang ni okey ke tak? Orang ni bagus ke tak? Ada masalah tak dengan pelajar? Ada masalah tak dengan pensyarah? Ada masalah tak? Dia orang akan selidik latar belakang. Itu betul lah. Saya nak dapat pingat-pingat pun mesti melalui melalui SPRM, melalui PDRM. Ui, banyak nak lepas tu. Sampai kan ada yang bagi tahu kat saya, kata, "Ui, ustaz punya resume sampai 99 muka surat." Yang aku minta Profesor Madia itu yang aku hantar. Jadi nak bagi tahu, insya-Allah kita ni tuan-tuan puan, kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Percayalah, saya sangat yakin dengan benda tu. Dan benar banyak berlaku kat saya, Allah tutup aib banyak. Banyaklah tuan-tuan. Saya tak mau cerita lah, nanti saya buka aib pula. Tapi benda yang kadang-kadang kita tak sangka tau. Ui, zaman sekarang janganlah. Zaman sekarang kita silap keluar sikit. Jamaah Abdullah tenanyi, kena terus. Kadang-kadang saya pernah sekali tu tuan-tuan. Ni satu lah saya cerita. Kita kan duduk kat rumah, memang buka tak pakai mask ni mask. Ni mask tak pakai ni. Jadi kebetulan rumah suruh pergi beli barang, saya pun masuk kereta buka dulu. Takkan dalam kereta pakai ni, banyak buat pening kepala je. Saya pun bila keluar bila keluar daripada kereta, saya pergi kedai, masuk kedai, dah masuk 7E dah. Saya rasa lega, rupanya aku tak pakai ni. Tak pakai mask. Bayangkan kalau saya duduk kat situ, orang ramai tau. Orang semua termenung tengok saya. Sebab orang kenal, tak pakai mask ke? Rupanya saya terlupa pakai mask. Kalaulah ada orang Allah nak buka aib orang ambil. Tak ambil. Orang ambil, dia letak je. Dia letak dalam Instagram, penceramah terkenal, pensyarah UKM, masuk 7E, tak pakai mask. Sampai surat daripada Tuan Haji Zaki. Betul, ni boleh kena tindakan kan? Sebab kita buat benda yang salah SOP. Sebenarnya kalau ikutkan masa tu saya terlupa. Cepat-cepat padan aku tengok sejuk masuk balik kereta ambil. Orang kiri kanan gelak-gelak, kiki gelak. Masih baik dia gelak saja kalau dia ambil ni. Bang, boleh buat macam-macam menerusi sekeping gambar. Tu sebabnya saya kalau perempuan seksi nak ambil gambar, saya tak bagi. Sekeping gambar boleh porak-perandakan hidup saya. Maknya saya kena kejar dengan maknya. Ingat muka ni minat maknya ke? Ini muka lelaki sejati. Saya pergi dekat Sunway tu, maknya kejar nak bergambar. Dia kata dia suka sebab dia suka tengok tanyalah ustaz. Dia kata ustaz tak suka menghukum tapi ustaz nasihat. Alhamdulillah saya dah taubat. Tapi masa dia datang tu pun dia belum taubat lagi. Baru nak taubat. Seksi lagi ya. Bayangkan nak selfie saya tak bagi. Saya kata kalau selfie, sebab walaupun saya tahu nama you adalah lelaki, tapi gambar dan tubuh you tu bukan lelaki. Kalau saya ambil, orang letak dalam viral Ustaz Izhar dengan wanita seksi. Habis. Jadi kadang-kadang Allah tutup aib. Saya boleh buat, tapi Allah tak bagi hati saya terbuka untuk buat. Kadang-kadang orang boleh buat,
Macam contoh orang yang tengok tu, dia boleh buat, dia boleh ambil gambar, tapi tak jadi ambil gambar. Allah tak buka hati dia untuk ambil gambar. Sebab apa? Innallaha sitirun wa yuhibbus sattar. Allah itu penutup aib. Allah suka kepada orang penutup aib. Kalau kamu tutup aib orang, satarallahu lahu yaumal qiyamah. Allah tutup dia punya aib dia pada hari kiamat. Kalau hari kiamat Allah tutup, dunia pun Allah tutup. So kalau kita nak hidup bahagia dalam UKM, suasana kerja ni dengan integriti dan sebagainya, jangan buka aib orang. Apa yang berlaku pada dia, tak apalah. Itu rezeki dia. Dia dah bertaubat, sudah cukup. Ini sampai orang tu nak naik pangkat pun sampai surat layang. Dia kahwin di Thailand, apa cerita? Dia kahwin, biar dia kahwin. Kahwin di Thailand sah. Cuma salah dari segi undang-undang, itu je. Lebih baik dia pergi kahwin daripada dia berzina. Betul tak? Itu pandangan saya lah. Sebab banyak kes juga ni. Tapi apa-apa pun kita kena jagalah aib orang. Kawan nak naik pangkat, sokong dia, bantu dia. InsyaAllah bila kita tolong orang, orang tu tak bantu kita tak apa. Allah bantu kita. Wallahu a'lam bishawab. Okay, terima kasih kepada Yang Berbahagia, Datuk. Alhamdulillah kita telah mendengar perkongsian yang sangat hebatlah daripada Yang Berbahagia Datuk, dan ada harapnya tuan-tuan perempuan warga UKM dapat mengambil sesuatu daripada apa yang dikongsikan tadi. Tak silap saya ada 6 tadi perkongsian tadi yang tuan-tuan perempuan boleh dapatkan daripada perkongsian Yang Berbahagia Datuk. So Datuk, kita akan open kepada soalan, Datuk. So daripada chat box kita dan juga Facebook kita dah ada beberapa soalan lah yang boleh kita kongsikan. So saya mungkin boleh pergi pada, untuk soalan ni saya akan bacakan daripada chat box dan juga Facebook, dan mungkin ada siapa-siapa yang tuan-tuan perempuan warga UKM ataupun warga luar yang ada sama kita ni nak bertanyakan soalan secara langsung pun dipersilakan. So kita akan bagi ruang lah kepada tuan-tuan perempuan untuk dengan soalan. So Datuk, saya ada satu soalan ni daripada chat box kita ni, Datuk. Yang saya rasa agak menarik jugalah. Berkaitan dengan tular istilah toxic positivity. Toxic positivity. Maksudnya toxic yang positif. Dia kata sekarang ni tular benda tu dikatakan membawa kesan negatif kepada sesetengah individu, terutama dalam waktu sekarang ni lah. Waktu MCO ni, ramai yang mengalami tekanan pelbagai masalah jiwa. Adakah yang beranggapan toxic positivity ni membawa kesan yang bahaya hingga mampu menjadi punca kepada kejadian bunuh diri? Maksudnya dia nak pergi kepada isu yang baru ni lah, Datuk. Isu bunuh diri ni. Kan banyak berlaku sekarang ni. Apa pendapat Datuk berkaitan dengan isu ni, Datuk? Saya faham daripada soalan tu berkaitan tentang toxic possibility ya. Positivity, positif. Toxic Positif. positif, ya. Toxic positivity. Sekarang ni orang mula sebarkan tentang pembunuhan ataupun gambar-gambar viral tentang dalam surat khabar pun dah mula masuk dalam macam-macam surat khabar. Orang tu bunuh diri, orang ni bunuh diri, dan kalau kita buka surat khabar, semua bunuh diri hari ni. Benda tu dilihat positif. Tetapi pada masa yang sama, ia melambangkan perkara yang negatif. Kita mewawarkan benda negatif. Benda tu nampak positif. Oh, kita nak kongsi. Oh, sekarang ni wahai kerajaan, tolong ambil note. Bahawa rakyat tertekan, rakyat susah. Ramai bunuh diri ni. Ramai, kalau kita orang akademik, macam saya orang akademik, ramai tu berapa? Daripada berapa jumlah yang kamu buat kajian. So kita akan detailkan. Tapi orang awam tak. Orang awam dia anggap, oh, jalan selesai masalah, lari daripada bank, lari daripada hutang, lari daripada ni, kita bunuh diri lah. Tak selesai masalah. Jadi itu sebabnya toksik ini sebenarnya bagi saya, pandangan peribadi saya, sepatutnya gambar-gambar ataupun video-video lompat bangunan apa semua ni, ataupun gambar orang tergantung dekat jejantas tak perlu disebarkan dalam media. Dan saya pun kadang-kadang pelik juga bila tengok dalam surat khabar muka depan semua kes bunuh diri.
Jadi benda ni macam kita mengatakan bahawa ini dia jalan penyelesaian kita. Sepatutnya kita buat buat satu penceritaan ataupun satu pengkhabaran menggunakan pakar-pakar untuk menyelesaikan masalah orang yang tertekan. Sebab saya selalu bagi nasihat pada wartawan-wartawan, kepada akhbar-akhbar, sebab dia orang selalu panggil saya ceramah untuk integriti, untuk jadi orang yang wartawan yang baik. Saya kata jangan letak cerita yang negatif. Bila kita letak cerita yang negatif, bagi dia positif. Tapi dari sudut Islam itu negatif. Kita menyebarkan benda yang tak baik. Jadi oleh sebab itu benda ini perlu dilihat bersamalah. Sebab kita kena faham dalam bab macam ni dia ada melibatkan politik juga. Sekarang ni kita di Malaysia politik tak stabil. Kerajaan tak stabil. Bila kerajaan tak stabil, dia ada macam-macam tau. Wartawan pun jadi pening. Nak pergi ke kanan ke atau ke kiri. Kan silap pergi ke kanan, tengok-tengok kiri menang. Nak pergi ke kiri, dia orang pun takut juga. Jadi dia kali dia orang buat keluarlah cerita-cerita macam ni. Jadi akhirnya mendapat sambutan, orang pun beli surat khabar. Dia ada marketingnya side. Tapi kita sebagai orang yang bijak pandai, cerdik pandai, kita cuba cari solusi. Saya selalu gunakan pakar-pakar. Kalau saya kata psikologi, ada kaunselor, saya akan gunakan dia orang ni dalam saya punya page. Saya kata kalau ada masalah, silalah jumpa orang macam ni. Gitu. Jadi itu pandangan saya lah. Wallahualam. Terima kasih Datuk. So sambutan agak menggalakkan ni Datuk berkaitan soalan ni Datuk, tapi tak apa, kita pilih-pilih yang mana sesuai lah Datuk. Okey, yang kedua Datuk, ada soalan daripada Puan Syarmiza Zan daripada Zoom meeting ni. Soalannya, bagaimana hendak memujuk hati supaya menganggap perkara yang menyakitkan ialah suatu yang positif? Mungkin dia nak jadikan benda yang negatif pada dia tu untuk jadikan tukar jadi benda positif. Sudah Datuk. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah Taala dalam Quran. Apabila kamu buat suatu benda, kamu tak suka benda tu, tetapi benda tu amat baik untuk kamu. Satu, ayat pertama. Ayat yang kedua, alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah. Apabila kamu ditimpa musibah, maka katakanlah kami daripada Allah dan kepada Allah juga kami akan kembali. Dua. Apa maksudnya? Apabila kita ditimpa musibah, kita susah, kita dalam kesukaran, benda tu memang menyebabkan kita sedih. Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan, Allah nak bagi yang lebih baik. Percayalah kepada diri sendiri. Macam mana kita nak ubah diri kita ni, nak letakkan bahawa ini musibah yang ditimpa aku ni adalah benda yang Allah nak bagi yang lebih baik. Contoh saya bagi tahu. Kawan saya kenal dia, baik dengan dia. Sahabat masa tu dia pun orang biasa-biasa lagi, kami berkawan lama dah. Lebih daripada 10 tahun. Baru-baru ni dia sepatutnya jadi pengarah di sebuah negeri. Dia orang jenis orang lurus. Tapi biasalah, nak naik satu-satu jawatan besar ini akan datang macam-macam penceritaan. Macam saya katakan, pembukaan aib. Dia sangat down. Sebab benda ni melibatkan Sultan. Sultan nak dia. Tapi bila ada orang cakap-cakap gini, terpaksa hold. Sebab dia melibatkan integriti, SPRM, APRM. Yalah, walaupun bersih dia tak ada masalah, tapi orang bercakap. Akhirnya, dia dekat dengan saya, dia kata, aku memang down gila. Dia telefon saya. Pukul berapa ya? Pukul 11 lebih. Masa tu saya bawa balik ceramah dekat masjid. Biasa masjid ni dia habis ceramah dia makan dulu. Itu wajib tu bab ustaz-ustaz ramai penyakit semua. Nauzubillah, tapi alhamdulillah lah, kena jaga-jaga juga. So pukul 11 tu dia telefon, dia kata aku down gila, tolong. Aku rasa macam tak naklah macam ni. Kita dah buat macam-macam kerja ni, tiba-tiba orang fitnah kita ni. Saya kata apa? Bang, percayalah. Allah angkat martabat dengan ujian. Allah nak bagi yang terbaik daripada apa yang kita tak dapat. Memang dia tak dapat jadi pengarah tu. Rupa-rupanya
Allah nak mulia dia pada tahun 2021. Baru ni dilantik timbalan ketua pengarah sebuah agensi. Lagi besar. Terus naik jusa C, jusa A. Dia telefon saya malam tu juga. Syekh, terima kasih Syekh hantar bagi nasihat. Betul lah. Masa duduk dekat pengarah tu C je. Rupanya Allah bagi kemuliaan, Allah angkat dia. Jusa B sekejap, dia tumpang jusa B sekejap. Lepas tu sekarang dah jusa A. Ya Allah angkat martabat dia. Timbalan pula. Dan timbalan ketua pengarah. Dikhabarkan pula akhir tahun ni, ketua pengarah yang ada ni akan pencen. Dialah yang akan naik. Allah, tengok. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kita kadang-kadang kita rasa Allah ni musibah teruk ni. Sebenarnya Allah nak tolong. Tengok pilot yang kena berhenti kerja. Saya kenal pilot tu. 40,000 gaji dia. Tiba-tiba jual apa saya pun tak ingat dah, dia jual online. Ramai pilot. Sekarang ni alhamdulillah ada yang pilot tu dah jadi, dia kata gaji dia lagi besar daripada jadi pilot pula. Dia bisnes dengan isteri. Maksudnya anggaplah itu dugaan. Baik untuk kita betul. Allahualam. Ustaz, kalau boleh saya tambah sikit Ustaz. Dia sudut psikologi. Boleh. Okey. Terima kasih Ustaz ya. Maaf saya tambah sikit dari sudut psikologi lah kaunseling ni. Bila kita memang ada perasaan yang kecewa, down itu, berlaku kecil lah. Kita mungkin boleh buat beginilah. Kita nak positifkan mind kita. Setiap kita ada nilai. Nilai kita berbeza. Nilai saya berbeza dengan nilai orang yang memberi pandangan tersebut. So memang nilai kita tak sama. Bila nilai tak sama, dia dengan nilai dia pegang pada nilai dia. So saya selalu gunalah ini analogi diri saya sendirilah bila kena benda-benda macam tu. Hatilah kau lah bu, engkau dengan nilai kau, aku dengan nilai aku. Ya, aku yang tahu nilai aku pegang. Ya. Jadi orang tu dia tak boleh tukar nilai ikut nilai kita. Jadi terima kasihlah, alhamdulillah untuk aku kekal dengan nilai aku yang benar ini supaya aku dapat teruskan. Aku lebih sejahtera. Itu cara kita nak switch mind kita. Kita panggil positive mindset lah. Ya. Kita restructurekan the negative self-talk itu. Sukatilah kau labu, cerita P.Ramlee tu kan. Kau nak timbul lah, kau nak tenggelam lah. Aku tetap dengan nilai aku, kau dengan nilai kau. Jadi kita hilanglah marah. Itu kalau konsep yang nak shortcut lah, nak macam mana nak positifkan mind. Selain daripada pandangan Ustaz tu memang benda tu tak akan berlaku tanpa izin Allah. Allah nak bagi sesuatu yang hebat-hebat untuk kita insya-Allah. Itu pandangan saya lah. Terima kasih Ustaz. Menarik. Terima kasih Doktor. Okay, Datuk, ada satu ni Datuk, mungkin daripada peminat Datuk ni. Adik Aidil Azizi ni. Dia pun ada pertanyaan soalan ni, mungkin daripada Facebook kita. Dia kata, Assalamualaikum Datuk, saya mahu bertanya bagaimana sebagai pelajar sekolah menengah. Ni pelajar sekolah menengah ni. Saya boleh mengekalkan keharmonian diri ketika lockdown ni. Kadang-kadang stres juga. Sekolah asyik ditangguhkan, PDPR memanjang. Terima kasih. Soalan ni berkaitan dengan sekolah Datuk. Adik, tanya adik ni antara orang yang saya doakan akan berjaya adik. Bukan adik saja yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian belajar daripada rumah. Anak saya pun sama juga, SPM, saya panggil dia SPM COVID. Walaupun orang kata Max apa nama Mac Plus ke apa benda semua tu kan. Plus Mac. Semua tu dugaan untuk adik. Tak apa adik, memang sekarang ni semua diuji dengan BDR. Jadi macam apa yang adik perlu buat? Istiqamah lah adik. Belajar sekadar yang adik boleh. Maknanya setiap kali diberikan masa waktu oleh guru-guru, adik cuba sedaya upaya belajar mengikut kemampuan adik dengan guru-guru itu. Lepas tu adik kena tambah nombor 2, belajar sendiri. Adik buatlah adik, percayalah adik. Itu yang Ustaz cuba dengan anak-anak Ustaz juga. Alhamdulillah anak Ustaz baru ni pun alhamdulillah berjaya dengan cemerlangnya insya-Allah. Ya, walaupun dia belajar dekat rumah, dia belajar sendiri pakai internet, tapi selalu saya nasihatkan anak saya tu, adik kakak kena ingat bahawa kakak alhamdulillah nak belajar online, kakak ada semua. Kakak nak internet, papa bagi internet terbaik. Kakak nak handphone, papa bagi handphone terbaik. Kakak nak laptop, papa bagi laptop terbaik untuk kakak belajar. Tapi kakak kena ingat kawan-kawan kakak dekat luar sana. Saya selalu ingatkan dia orang. Saya biar jadi selalu saya cakap kat dia orang, tolong bantu
kawan-kawan yang lain. Buat nota, kongsi kepada kawan-kawan yang tidak mempunyai kemampuan untuk berada secara terus dalam online. Jadi adik guna yang kedua ni, adik belajar sendiri, adik buat nota, dan itu anak saya buat. Dia buat nota, kemudian dia kongsi dekat semua kawan-kawan. Bila adik kongsi nota, percayalah adik akan lebih pandai daripada orang lain. Kemudian adik kongsikan ilmu adik itu kepada orang lain, Allah akan tolong adik masa periksa. Sebab periksa ni bukan disebabkan otak kita tetapi disebabkan Allah tolong kita. Otak kita ni betul kita kuat ingatan. Tetapi kalau Allah tarik ingatan kita ketika itu, kita tak boleh nak jawab. Katakan ustaz hafal, okey, ustaz hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila time periksa, kita jadi gabra. Kita tak tahu macam mana nak buat ni tau. Tiba-tiba, kita pun 1, 2, 3, tak ingat 4, 5 tak ingat, ingat 6. Maknanya Allah tarik sikit. Itu dipanggil Allah punya. Jadi adik buat kerja-kerja amal baik ni, adik belajar ikut arahan cikgu, adik orang kata apa, usaha sendiri, dan adik tambah pula dengan kebajikan, adik kongsi-kongsi nota dengan kawan-kawan melalui WhatsApp, melalui email, tak kisahlah apa cara pun adik. Walaupun adik orang kata apa, adik buat nota, adik kongsi pada kawan-kawan, adik akan dapat pahala kat situ. Dan adik akan dapat keberkatan. Dan nombor 3, adik anggap ujian yang adik hadapi ni satu pengalaman hidup yang takkan dirasai oleh kawan-kawan adik yang lain. So bila adik belajar nanti, adik bekerja nanti, masuk universiti, adik akan boleh cerita kat orang macam mana zaman aku belajar di rumah. Musim PKP, musim COVID-19. Inilah orang kata apa, adik letak dalam kepala bahawa itulah sejarah yang tidak boleh diubah oleh dunia. Wallahu a'lam. Adik. Sangat menarik Datuk, sempat untuk motivasi untuk para pelajar ni. Alhamdulillah. Okey. Okey, kita ada soalan yang keempat ni Datuk daripada Zoom meeting kita. Daripada Puan Zuraini Muhaidin. Soalan dia, Assalamualaikum Ustaz dan semua. Saya nak bertanya, betulkah Ustaz apabila membuat sesuatu kerja, aktiviti ataupun projek, mesti niatnya kerana Allah, bukan kerana manusia ataupun bos? Bagaimana nak istiqamah untuk membuat sesuatu niat itu, terutamanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, saya nak kongsi lah. Benda ni saya boleh kongsi. Saya rasa saya tak salah untuk kongsi. Sebab benda ni berlaku pada saya. Saya tak suka cerita hal orang, saya suka cerita diri saya apa yang berlaku. Kalau tuan-tuan Google DRIA, Deria Oud. OUD, Oud. Okay, Deria Oud. Benda ni memang ajaib. Bagi saya, semalam pun saya mesyuarat dengan pengurusan dia orang ni. Dia orang pun cakap sampai hari ni, dia kata kami memang terhutang budi sebab Ustaz betulkan kami punya niat. Ni cerita berlaku 1 Januari 2020. Saya ni ada nama, alhamdulillah dengan izin Allah, dia panggil saya. Deria Oud ni perfume. Ya, perfume. Dan saya pun dilantik jadi duta dan sebagainya. Dan dapat keizinan daripada UKM juga. Daripada VC. Okey, cerita macam ni. Masa dia jumpa saya tu, saya ni daripada dulu orang nak guna nama saya memang saya tak bagi. Saya cukup jaga. Sebab takut salah langkah, nama saya buruk, UKM buruk. Saya akan jaga, nama saya satu hal, UKM tu saya jaga tu. Saya takut nama UKM buruk. Saya takkan bagi orang guna nama saya senang-senang. Sehinggalah 2020. Sebab saya dalam TV, dalam surat khabar, saya selalu cakap tentang ekonomi orang Islam. Saya bukan, macam saya katakan, saya tak suka cakap kosong, tapi saya akan buat. Jadi, ekonomi orang Islam, selalu saya cakap macam tu tentang ekonomi orang Islam kena kaya. Sampai 2020, datanglah Mamat ni, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, dia dengan tim dia, boleh tak kami nak guna nama Ustaz nak buat perfume? Masa tu, saya pun tanyalah, perfume apa kau nak buat? Jumpa masa tu kat MACD je. Saya pun malas nak layan, tapi pergi juga sebab dia guna keluarga saya untuk saya pergi. Kalau ikut saya tak nak pergi. Tapi Allah buka hati tu. Ni dia kata Allah bagi laluan tu.
Bila sampai dia pun sembang. Dia kata, "Ustaz, kami nak guna nama Deria, nama Ustaz untuk buat minyak wangi." Saya kata, "Minyak wangi apa kau nak buat?" "Minyak wangi yang bau gini gini gini." "Oh. Kenapa buat ni sama macam orang lain buat?" Saya punya tu pula. "Kenapa kau buat benda yang sama orang lain buat?" Oh, dia kata, "Sebab itu yang kita orang minat nama." Tak. Kalau kamu nak orang jual goreng pisang, kau nak jual goreng pisang juga, mana yang Allah kata fal yatanafasil mutanafisun tu, kamu kena ke depan tu. Bab kata yang saya katakan tadi, minda 10 ke tapak ke hadapan tu. So, dia kata, "Habis Ustaz macam mana? Ustaz pandangan Ustaz, boleh tak guna nama?" Saya kata, "Saya tak mau. Nanti kan kalau jadi apa-apa kan minyak wangi tu aku yang kena naik." Lepas tu saya pun balik. Dia WhatsApp saya kata, "Okey. Kalau betul awak nak guna nama saya, buktikan yang awak boleh datang 6 jenis bau oat." Sebab saya peminat oat. Saya duduk Arab memang kita suka oat. Oat ni bau dia pekat sikit. Kalau tuan-tuan beli minyak wangi, Gucci by Gucci, ada oat. Amouage, Tom Ford. Ni semua jenama-jenama yang ada oat, harga dia RM800 ke atas. Tak apa, kita beli untuk diri sendiri, pakai satu. Lagipun saya beli boleh tolak LHDN. Sebab kita selebriti, kita boleh tolak LHDN. So saya belilah, pakai diri saya kan. Saya kata, "Okey. Cuba orang kata apa? Dapatkan 6, nanti kita jumpa balik." Dia bawa datang, memang 6 tu semua sedap-sedap. Saya pilih, okey, saya kata yang ni okey. Dia kata, "Ustaz, ni bau oat ni orang tak berapa suka kan?" Saya kata, "Tak apa, buat dulu." Lepas tu dia kata, "Ustaz, kalau saya buat ni boleh ke guna nama Ustaz?" Saya kata, "Boleh. Kau cari nama yang sesuai." Sebab saya pun istikharah. Saya rasa macam nak tolong. Boleh. Lepas tu saya pun tanya dia orang, "Apa sebab kamu nak buat ni?" Dia kata, "Kami nak bisnes lah. Sebab kami pun tak ada bisnes sekarang. Tolong budak muda lah ni." Orang muda. Orang budak bekas UiTM, yang seorang lagi bekas universiti mana pun saya tak ingat lah. Adalah dia ni orang. Lah kali saya kata gini, pertama sekali sebelum kita nak buat ni, betulkan niat yang kita nak tolong orang Islam. Anak muda kita ramai tak ada duit. Start daripada situlah dia buat, benda tu pun berjaya. Tak, saya pun tak tahu. Bermula dengan sedekah botol 60 botol, dan alhamdulillah hari ni nama itu dah jadi trending. Sekarang ni semua artis-artis, termasuk artis-artis terkenal, pakat buat oat semua. Tapi mereka buat tak sama, tak berjaya seperti mana yang berlaku pada Deria. Saya kata bukan disebabkan saya, bukan disebabkan pengurusan. Sebab semua orang lain buat. Tapi kenapa Deria meletup? Sebab Allah tolong kerana niat kita daripada awal nak tolong anak-anak muda yang tak ada duit. Dan sampai hari ni, dah berlalu hampir setahun lebih 4 bulan, setahun 6 bulan. Setiap bulan akan ada 30 botol sedekah. Satu botol RM69 je. Lepas tu saya bagi tahu dah, jangan jual mahal daripada tu. Sebab orang lain jual semua 100 lebih ke atas. Kita jual 69 untuk anak, untuk mampu milik. Bakok ni mahal. Pergi Mekah pun harga dekat RM200 minimum. Kecil je. Tapi kita boleh jual RM69. Tolong anak-anak muda kita. Jadi alhamdulillah dia orang ambil nasihat tu, dia orang betulkan niat tu, dia orang cakap semalam. Dia kata sebab kita nak tolong orang Islam, alhamdulillah hari ni yang dulu budak Terengganu yang tidak ada pendapatan budak Terengganu habis Uniza tak salah saya, tak ada pendapatan, sekarang pendapatan lebih RM10,000. Jadi maknanya kita kena ada niat nak tolong orang. Allah akan bantu kita. Saya hanya boleh bagi pandangan sebab saya bukan businessman. Saya boleh bagi nasihat. Jadi penasihat syariah, dia nak guna nama saya duta, tak ada masalah. Cuma jangan buat benda yang salah. Itu saya pesan. Jangan rasuah, jangan pecah amanah, jangan kamu buat benda-benda yang salah. Itu semua saya tegaskan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz dan juga Dr. Rolinda yang berkongsi dengan kita pada pagi ini. Cuma mungkin Datuk sebagai mungkin yang last daripada Datuk, saya sendiri nak tanya soalan Datuk. Mungkin saya dah berbincang Datuk semalam berkaitan dengan Datuk punya position lah di JAKIM kan sebagai penasihat berkaitan dengan COVID ni. Saya rasa mungkin ramai daripada kita ni nak bertanya soalan berkaitan COVID ni. Kalau kita tengok macam saya sendirilah, saya pun dah rasa sampai tahap tepu dah rasanya bekerja di rumah kan,
dengan kita tengok WhatsApp, dengan Facebook kita, macam-macam kawan-kawan kita cakap, ada yang mengutuk kerajaan, ada itu salah, ini salah, buat ni salah, tak buat ni salah. So kita jadi macam serabut Datuk, serabut. Kan? Kita pun nak kata kau okeylah kerja kerajaan, gaji dia tak bulan masuk ni, kita orang ni dengan bisnes tak jalan apa semua. So macam mana kita dalam keadaan sekarang ni Datuk? Apakah pesanan Datuk berkaitan COVID ni supaya kita dapat sampaikan pesanan tu kepada orang-orang yang terjejas ni Datuk? Sebab dia terjejas segala benda Datuk. Dari segi ekonomi, mental, fizikal dan sebagainya. Tak boleh keluar, tak boleh apa kan. Nak melawat keluarga kat kampung pun tak dapat. Mungkin mak ayah tak sihat dan sebagainya. So memang agak kritikal jugalah bagi pendapat saya lah sekarang ni. Dan dengan disambung lagi dan sebagainya kan. So apa pesanan Datuk sebagai penutup lah. Kita semua ni memang terjejas ni dengan COVID ni. Apa pesanan Datuk sebagai orang yang ada dekat JAKIM tu yang mungkin ada bermacam-macam info yang kita tak tahu ni. Mungkin Datuk boleh pesan pada warga kita yang ada pada ni. Silakan Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Zaki. Sebenarnya semua mufti-mufti, rakan-rakan kita di Jabatan Agama Islam negeri-negeri, di JAKIM juga, peringkat kebangsaan, nak sangat ya masjid dibuka, surau dibuka. Tetapi memandangkan situasi masih tidak mengizinkan, kita nak jaga nama baik masjid dan surau tidak tercemar. Walaupun untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita tak nafikan memang ada kluster-kluster daripada masjid dan surau, tapi kita tidak hebahkan kerana nak jaga maruah masjid dan surau. Jadi itu sebabnya mufti-mufti terpaksa buat pelbagai arahan dan fatwa agar kita yakin dan kita dapat menjaga syiar Islam itu daripada dihina oleh mana-mana pihak. Ditambah pula dalam keadaan kita yang tidak berapa stabil, ekonomi tak stabil, kerajaan yang tak stabil, kadang-kadang takut diguna oleh pihak-pihak tertentu yang tak bertanggungjawab menggunakan kluster masjid dan surau itu sebagai agenda politik mereka. Jadi oleh sebab itu masjid dihadkan. Itu pertama. Dihadkan kepada orang-orang tertentu, AJK dan solat Jumaat juga masih belum dibenarkan kecuali kepada AJK dan mereka dalam proses, mereka bukan diam-diam diri ya, tak. Mufti-mufti, timbalan-timbalan mufti dan juga semua pengarah Jabatan Agama Islam negeri-negeri dan sebagainya sentiasa membuat laporan daripada semasa ke semasa kepada Duli Yang Maha Mulia tuanku untuk membuka masjid. Tetapi tuanku juga mempunyai penasihat daripada MKN, daripada KKM. Jadi pandangan-pandangan ini akan dilihat oleh kebijaksanaan tuanku dan tuanku akan bagi keputusan yang pastinya melihat kepada maslahat yang lebih besar. Jadi dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti-mufti itu, buat masa ini saya mohon sangat-sangat agar kita taat dan akurlah dulu dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti untuk kita hadkan semayang Jumaat. Yang kedua, kita tak keluar lagi ke masjid dan surau. Masjid dan surau hanya khusus untuk AJK. InsyaAllah dari masa ke semasa bila COVID sudah mula turun dari 4,000 kes, insyaAllah kita akan kembali sedikit demi sedikit kepada suasana sebelum ini. Cuma nasihat saya lah juga, bila masjid dan surau dah buka nanti, mohonlah datang ke masjid dan surau. Sebab saya bercakap berdasarkan fakta dan saya tak bercakap kosong. Saya kalau masjid dah buka, 30 hari saya berada di 30 surau dan masjid berbeza-beza. Subuh lain, ya, Jumaat lain, Maghrib lain. Jadi maknanya bila kita pergi tu, bila saya pergi saya suka bertanya. Saya akan tanya AJK masjid, saya akan tanya pengurusi masjid, saya akan tanya imam-imam macam mana keadaan jemaah selepas PKP baru ni. Sebab kita dah berlaku PKP 1, lepas tu kita buka masjid, lepas tu kita tutup balik. Tuan-tuan dan puan, seperti mana yang saya jangkakan, hipotesis ataupun kita punya observation yang kita buat, kita dapati bahawa orang yang datang masjid adalah sama seperti orang sebelum PKP.
Jadi saya pun confused di mana orang yang bising-bising nak datang masjid tu. Kalau ikutkan pada bising ni nak datang masjid tu, macam bila buka je masjid ni, solat subuh macam solat Jumaat. Itu sebenarnya yang kita nak. Tapi bahkan lepas PKP ni, PKP 1, lepas PKP 2, ya, yang datang solat subuh, sepatutnya ruang itu boleh duduk sampai 205 orang. Yang datang hanya 25 orang sahaja. Benda ini boleh, tuan-tuan boleh buat observation selepas ini. Saya rasa Dr. Roslinda ada ramai, Profesor Madia kat sini, profesor-profesor pensyarah ada ramai, boleh buat kajian. Dan saya buat kajian bersama dengan Profesor Dr. Kam Khairul Anwar Mastur daripada Dekan Tra. Kita buat, alhamdulillah kita dapat 7,000 lebih responden. Melalui Facebook saya lah, melalui Facebook kita buat online. Jadi alhamdulillah kita dapati memang benar benda yang kita jangkakan itu tepat. Maknanya masjid tidak semeriah seperti mana yang kita lihat dalam laman sosial. Sebelum PKP dan selepas PKP sama orangnya. Itu sebab bila kerajaan mula-mula dia tetapkan 60 orang umur 60 tahun tak boleh pergi masjid, semua dah risaulah. Siapa nak datang masjid lepas ni? Sebab orang yang sebelum PKP 60 tahun ke atas, lepas PKP 60 tahun juga yang ke atas. Sebab itulah orang yang selalu menghidupkan masjid dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Ustaz, kalau boleh saya Ustaz, kalau boleh saya sambung sikit Ustaz ya. Pengerusi ya. Saya adalah salah seorang daripada positif COVID ya, dalam 3 minggu yang lepas ya. Saya dan suami saya. Jadi kami duduk di hospital, dalam kumpulan kami di hospital itu memang ramailah Imam, Bilal bersama-sama. Saya di Kelang Ustaz. Tapi jadi saya bila saya melihat keputusan kerajaan itu yang dibuat itu, saya lihat dengan mata akal dan mata hati lah. Kerana setelah kita berada di situ, ya, di hospital tu, macam-macam lah pengalamannya. Bila saya kembali ke rumah saya di Andalas, kejiranan saya ada berbagai bangsa. Jadi kejiranan saya datanglah mereka di luar rumah tu bertanya, kenapa Tuan Haji pergi kedai ni. Dia cuba mengaitkan isu kami berdua suami isteri ni masuk ke hospital kerana COVID ni disebabkan kekerapan lah. Biasalah suami saya memang orang kat surau dan masjid situ. Jadi dengan masjid dan juga surau. Jadi kami menyatakan kepada mereka, we educate our society. Dalam hospital itu macam-macam bangsa ada, ya. Yang daripada yang Islamnya, daripada bangsa lain semua ada. Maknanya yang lain-lain tu juga kena di tempat-tempat lain. Bukan sekadar di surau. Sebab kita tidak mahu macam Ustaz sebut tadi, kita menjaga syiar Islam kita. Sebab itu kena jaga sebab masyarakat lain mungkin mereka tidak faham. Mereka cuba mengaitkan perkara-perkara ini dengan Islam contohnya. Sedangkan kita yang berada dalam situasi tersebut, kita tahu bahawa bila berada di situ penyebaran virus ni di mana-mana, boleh di supermarket, di NSK, tapi bila nampak aja ketokohan begini berada di masjid kena COVID, mereka cuba mengaitkan. Jadi saya rasa saya sangat setujulah atas dasar menjaga syiar Islam ini kita kena faham dari perspektif yang berbeza. Saya bersyukur sebenarnya bila dia dipilih untuk merasai pengalaman COVID-19 kerana ia cukup menginsafkan. Apabila saya bersama dengan masyarakat dalam hospital kerajaan itu dan melihat bagaimana hebatnya kerajaan kita menyediakan fasiliti, ya, hospital lah menyediakan fasiliti kaki tangan yang cekap. Saya sangat bersyukur dan lepas itu bila kembali ni saya rasa lebih bersemangat untuk terus berdakwah dalam medan saya lah, iaitu menjaga anak-anak yang Ustaz faham. Saya menjaga anak-anak kita di UKM. Alhamdulillah bagi saya demi syiar kita kena melihat dalam big picture, not from the small picture kan. Kerana pemikiran kita sebagai akademik dan juga yang bersama dalam universiti kita ni, kita lihat dari perspektif kita nak educate masyarakat. Sebab itu kerajaan perlu membuat satu keputusan yang besar. Pemikir-pemikir dalam bidang cendekiawan Islam ini melihat kerana implikasinya besar kepada masyarakat yang lebih luas. Itu pandangan saya lah. Terima kasih Ustaz. Menarik. Terima kasih Doktor. Banyak membantu pandangan yang ya. Terima kasih beri izin saya memberi respon sebab ini bidang yang berkait dengan jiwa saya juga, hati saya. Elok. Kita kongsi ilmu. Saya pun dapat banyak ilmu hari ini. InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada kita punya panel kita pada hari ini, Datuk Dr. Izhar Arif dan juga Dr. Rolinda yang banyak berkongsi dengan kita pada hari ini. Dan saya akan gulung balik apa yang take away lah yang daripada apa yang Datuk sharekan pada hari ini, iaitu yang pertama,
minda positif, minda 10 steps ahead, 10 step ahead. Okay, yang pertama. Yang kedua, futuristic mind. Okay. Yang ketiga, minda multitasking. Okay. Yang keempat, minda strategik. Sistem ataupun minda strategik terancang. Okay. Yang kelima, minda zero excuse. Okay, zero excuse. Dan yang paling last sekali atau minda tutup aib. Itu yang tips-tips yang di-sharekan oleh Datuk ni saya rasa sangat berguna lah, dan dia sangat menjawab kepada ataupun reflect kepada tajuk yang kita berikan pada hari ni kan. Bagaimana kita nak mewujudkan suasana harmoni, bahagia di pejabat dan juga di rumah. Dan benda ni akan membantu kita untuk kita lebih untuk menjalankan kerja kita, tanggungjawab kita dengan lebih berkesan, iaitu produktiviti kita insya-Allah akan bertambah. So, saya rasa setakat itu saja kita punya sesi perkongsian pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Yang Bahagia Datuk Dr. Arif, Dr. Izzah Arif dan juga semua warga UKM dan juga warga-warga di luar sana yang sudi untuk share ataupun untuk join kita punya program pada hari ini. Dan saya nak tinggalkan tuan-tuan perempuan dengan sepotong hadis daripada Imam Baihaqi, iaitu dan redalah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Itu boleh tuan-tuan boleh renung-renungkanlah apa yang ada daripada hadis tadi itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi. Untuk semua warga yang belum berdaftar tu boleh daftar di ruangan chat box tu, kita akan ada sediakan borang lah untuk daftaran ya. Silakan. Datuk ada lagi ke Datuk? Datuk dah keluar dah. Datuk dah keluar dah. Right. Tak apa, kita tak sempat pula nak ni tadi. Gambar tadi tak sempat nak bergambar. Boleh panggil Datuk sekejap ke? Tak boleh. Baguslah, tahniah pada integrity. It's a very good sharing Dr. Haruzi. Very simple, very kata orang boleh sesuai untuk semua level. Alhamdulillah. Betul. Kita cuba Doktor, sebab yelah kalau unit integrity ni orang tengok nak cari salah orang je kan, tapi kita cuba share lah benda-benda yang positif untuk semua orang. Educate lah yang positif. Educate ya, betul. Sebab education. Dia balik pada rohnya, sebenarnya roh kita dia kena betul, niat kita kena benar ya. Tidak menjatuhkan, insya-Allah. Datuk masuk tak? Terima kasih kepada pihak penganjur. Terima kasih. Tunggu sekejap kalau kita nak bergambar dengan Datuk, saya minta Datuk masuk sekejap. Kalau boleh semua onkanlah kamera tu. Maaf Tuan, Datuk dia ada webinar. Ada tak apalah, mana yang ada kita boleh bergambar. InsyaAllah nanti kita akan masuk gambar Datuk sekali. Okey, mohon onkan semua kamera. Datuk mungkin ada sibuk, ada perkara lain lah dia nak entertain. So maaflah, saya terlepas pandang tadi untuk ambil gambar. So, siapa yang ambil gambar ni? Cik Syarif, boleh Okey. Dah ke? Ya, lagi satu. Mohon buka gambar semua. Yang belakang-belakang tak buka kamera. Sila buka gambar. Kalau nak masuk Kenangan. gambar boleh buka kamera semua. Ramai lagi ni, ada ni 200 lebih lagi. Buka gambar dulu, sila. 1, 2, 3. Okey. Dah. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada sesi perkongsian akan datang, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua. Terima kasih.
Hello? Hello? Hello.